Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak kerana bintang, tak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam sejahtera saya hulurkan kepada warga Dewan pembuka tirai. Sejambak kasih seharum kasturi buat peneraju majlis. Kombinasi kehakiman yang berlandaskan neraca keadilan. Penjaga masa yang peka tiap detiknya. Warga pendidik yang disanjungi. Rakan-rakan seperjuangan seterusnya. Warga Dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hargai sawit Malaysia. Demikianlah mauduk pidato yang bakal dikupas buat santapan semua. Sebelum layar menuju ke muara, sebelum kata membelah bicara, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina mauduk pada hari ini agar hadirin terbuka mindanya. Hadirin yang dihormati, di Malaysia terdapat lebih 5,900,000 hektar tanaman kelapa sawit pada tahun 2019 berbanding hanya 640,000 hektar yang direkodkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 1975. Sawit Malaysia ialah sejenis tumbuhan palma yang ditanam untuk pertanian komersial di Malaysia. Perbuatan menghargai pula menurut Kamus Dewan edisi keempat membawa maksud menghormati, memuliakan, menganggap penting dan mengendahkan. Oleh demikian, tajuk Hargai Sawit Malaysia ini saya simpulkan membawa erti sawit Malaysia perlu dianggap penting oleh masyarakat di Malaysia. Hadirin yang dimuliakan, saya tampilkan hujah saya yang pertama. Sawit merupakan penyumbang utama kepada ekonomi negara. Permintaan sawit Malaysia yang semakin mendapat tempat di dunia. Hal ini terbukti apabila beberapa buah negara utama telah kembali memilih minyak sawit susulan kesukaran yang dihadapi perniagaan disebabkan perang Rusia-Ukraine yang telah menjejaskan bekalan komoditi lain. Malaysia merupakan salah sebuah negara pengeluar minyak global. Hampir 80% pengeluaran minyak sawit adalah dari Malaysia dan Indonesia. Dari tempoh Januari hingga Ogos 2020, jumlah pendapatan ekspor industri sawit Malaysia mencatatkan 27.42 bilion ringgit Malaysia, meletakkan industri ini sebagai penyumbang keempat terbesar kepada pendapatan ekspor negara selepas elektrik dan elektronik, pengeluaran petroleum dan produk kimia. Hadirin yang dihormati, hujah saya yang seterusnya. Sawit Malaysia telah membantu dalam usaha kerajaan mengurangkan kadar kemiskinan penduduk di kawasan luar bandar dan pedalaman. Contohnya, rancangan pembangunan oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dan Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Felkra yang telah membuka peluang pekerjaan dari peringkat buruh sehingga ke peringkat pengurusan. Sawit Malaysia juga telah membuka peluang pekerjaan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan seperti biosains, agronomi, penternak serta bidang pengilangan dan penapisan. Hadirin sekalian, hujah saya yang terakhir. Kelapa sawit juga telah banyak membantu dalam membangun dan memajukan negara, terutamanya di kawasan luar bandar seperti Tawau, Jempol, Muazzam Shah dan Gua Musang. Industri ini juga telah membawa pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, kemudahan pendidikan seperti sekolah dan kemudahan kesihatan seperti klinik. Setelah hujah-hujah yang saya utarakan, kini dapatlah disimpulkan bahawa banyak manfaat yang diperoleh melalui sawit Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah mengambil cakna tentang perkembangan dan isu semasa tentang sawit Malaysia. Akhir sekali, kita mestilah menyokong inovasi dalam perkembangan sawit Malaysia untuk memantapkan lagi kualiti sawit negara agar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain. Oleh itu, hargailah sawit Malaysia kerana potensinya yang berada di kelas yang tersendiri. Pokok sawit tidak berdahan, banyak ditanam, merata negeri. Hebat sungguh ciptaan Tuhan, pelbagai manfaat kita nikmati. Sekian, Pemidato Bestari, mohon undurkan diri.